Okey, kita sambung lagi. P yang seterusnya ialah place ataupun distribution strategy. Kalau biasanya awak tulis sikit place ni kadang-kadang disebut sebagai, tulis sikit, dia masuk dalam otak awak. Dia masukkan dalam apa? Otak awak. Sebab itu otak awak ialah kalau nak makan yang tempat yang standard contohnya kan, dalam otak awak gitu. So itu place terkenang-kenang maksudnya. Terkenang-kenang. Kalau saya boleh contoh lagi, kalau contoh awak nak orang tu kan, nak minat dengan seseorang kan, so awak cuba penuhi dia, puji dia hari-hari, WhatsApp muka cantik tak, awak lepas dia hias cantik-cantik, cakap best hari-hari lala dia teringat awak, mimpikan awak dan dia akan memilih awak. Itu maksudnya kita nak letakkan awak punya kebaikan sebenarnya kepada otak orang pada otak pelanggan. This is distribution strategy ataupun place. Tapi kalau yang berkaitan dengan barangan, kita ada distribution strategi iaitu directly to the user, terus kepada apa? Terus kepada pengguna. Terus kepada pengguna maksudnya awak sendiri yang jual. Direct lah. Macam contohnya kalau kosmetik contohnya, awak sendiri yang apa? Bukannya live kan, awak sendiri pergi rumah dia, tolong tunjukkan colik dia cantik-cantik awak sendiri yang pergi sendiri ke tempat orang tu. Jadi dia akan rasa, dan seterusnya bila dia suka, dia akan kekal menggunakan barangan awak sehingga mati kan contohnya Jadi directly to the user lagi bagus. Orangnya kalau awak touch gitu, memang orang akan lebih ingat, lebih suka. So jumpalah biasanya. Kalau biasanya insurans, kalau jual insurans dia akan jumpa. Dia tak boleh telefon dan sebagainya. Jumpa, dia akan terpikat. Bila mana awak terpikat, dia akan terus melekat contohnya kan gitu kan. So sebab itu kadang-kadang kalau hubungan suami isteri lah, biasanya tak jadi bercerai. Tak jadi bercerai ni sebabkan apa? Bila berjumpa, contohnya dia kalau makin berjauhan dia akan terus cerai gitu. Tapi kalau selalu jumpa dia takkan. Itu petua orang tua Kalau agak-agak ada orang tidak bercerai, silakan selalukan dia jumpa dan seterusnya bila berjumpa hati terkenang. Okey. Itu is directly to the user. And then seterusnya ialah sale through retailers melalui apa? Melalui peruncit. Awak tak mampu untuk menghantar barang awak ke negeri-negeri lain, daerah-daerah lain. Awak pun ada kerja awak. So awak kena melalui peruncit. Dan awak kena bayar sebenarnya. Harga awak kena bayar peruncit itu, ataupun mungkin awak kena beritahu harga dia yang rendah lah. And then seterusnya sales through wholesaler. Wholesaler maksudnya apa? Secara pemborong. Contohnya kalau satu Malaysia pula. Satu Malaysia ni awak lagi tak mampu. So gunakan pemborong. Pemborong contohnya kalau Gardenia tu Kalau Gardenia dia ada apa? Kalau Gardenia dia ada lori Gardenia. Satu Malaysia dia pergi. Dia ada lori Gardenia. Bukannya ada satu lori tu dia gabungkan semua produk. Tetapi yang ni Gardenia memang lori pada Gardenia, kilang Gardenia hantar satu Malaysia. Sebab itu kadang-kadang Gardenia tu tidak ada dekat mana? Tidak ada dekat Sabah Sarawak sebab mungkin melibatkan masa dan sebagainya kan. Sebab itu kadang orang Sabah Sarawak beli Gardenia sebab disebabkan masalah penghantaran. And then seterusnya kita boleh gunakan wholesaler, retailers or agents. Contohnya kalau macam produk Datuk Alif Sukri kan, dia menggunakan apa? Agent. Dia buat hal sikit, buat marketing bodoh orang kata kan. Orang menyampahkan menari dia, and then taburkan duit, orang geram. Dalam masa orang geram tu akan jadi orang suka. Tapi dia tak jual, dia tak pergi. Orang akan pergi menggunakan apa? Agent. Dia akan lantik agent. Macam awak ni sebenarnya apa? Awak sebenarnya adalah agent. So orang akan jumpa produk yang saya jual ni. Contohnya awak tahu produk saya ni bagus. Okey? So awak akan jual produk saya ni. Biasanya agent dilantik yang percaya produk tu. Sebab itu kita kena pandai supaya barang kita capai kepada setiap orang. Okey? Ini dinamakan place. Kalau awak boleh tengok,
user tu, manufacturer awak ni, manufacturer ni maksudnya apa? Manufacturer ni ialah awak ni, yang awak penghilang, awak keluarkan, produk awak, perkhidmatan awak terus boleh ke user, pengguna, ataupun melalui apa? Melalui wholesaler, retailers, peruncit-peruncit. Macam kata kedai runcit, awak pergi ke kedai-kedai runcit, ni barangan saya perlu tolong jualkan, anda dapat dalal, contohnya satu barangan RM1. Tu retailers. Awak pergi sendiri, and then kalau tak mampu menggunakan agent ataupun wholesaler, pemborong, okey. Yang ini kita melalui secara edaran, secara apa, kalau produk lah. Kalau produk, barang nak sampai ke rumah. Kadang-kadang barangan awak ialah barangan yang cepat expired. So memang kena, biasanya kalau macam Gardenia tu, dia ada lah dia punya produk. Sebab kalau harapkan orang, Allahu Akbar. Awak tahu tak orang ni? Awak tahu tak perangai orang? Tahu tak? Tahu. Dia cakap depan kita, ya okey Cik Hud, okey datang, best join. Apa dia tak faham. Orang macam itu. Orang memang macam itu. Dia akan cerita yang baik-baik, bagus-bagus semua ya. Sebenarnya dalam hati kita tak tahu. Jadi bagusnya macam inilah, macam saya nak ajar ni. Okey, awak tengok video saya. Okey Cik Hud, tengok apa tak tengok. Saya tengok 4 view je Entah saya je tengok So sebenarnya awak sendiri menipu lah. Cakap lah tu terang, tak nak tengok, tak best, je terang. Itu maksudnya orang tak boleh percaya. Orang memang tak boleh percaya. Sebab itu kadang-kadang dia Gardenia tu menggunakan lori dia khas. Dia memang dia pekerja dia lah. Kalau kita melalui wholesaler, kita tak tahu. Kita tak tahu, kadang lambat hantar dan sebagainya. Lori pecah ke apa ni, pekerja mogok dan sebagainya. Alright. Kita lihat dulu.
Kita sambung lagi. Okay, terima kasih Kerana hormat Ismail Azan tadi. Yang berbual tu taubat sikit lah. Nanti bila azan kalau tengah kereta driving pun kena berhenti yang Islam lah. Okay. Promotion strategi kita ada yang ni secara printed media printed secara bercetak. Bercetak maksudnya awak kena buat rasanya awak pandai lah guna Canva lah, guna PowerPoint lah kan. Saya guna PowerPoint biasanya iklan saya. So biasanya kalau yang menarik-menarik lah, tulisan yang cantik tulis tulisan color, pilihan color ada warna merah ni untuk menampak nombor telefon daripada jauh, tulisan jelas dan simple pun tak apa. Bilik contohnya, bilik jangan tulis macam-macam lah. Bilik berapa saiz, berapa ada ekor, tak payah yang jelas tu. Jadi dia tak kisah kadang orang so iklan dekat, biasanya contohnya letak dekat, kalau pergi kat highway kalau nampak dekat mana tu, dekat apartmen ke kondo ke, kat tepi-tepi tu dia akan tulis nombor telefon besar-besar supaya tempat itu tempat yang untuk disewa, bilik rumah disewa lah. Saya pun ada gunakan ni untuk anak saya sewa dapatkan sewa untuk anak saya tu kan. So pergilah daripada blok ke blok kan dekat universiti tu kan. Akhirnya dapat jugalah usaha kita. Saya berusaha sangatlah, dan usaha tu menyebabkan kita dapat. So sebarang apa benda, awak sikit sebarang memang perlu usaha baru boleh dapat tempat. Tahulah kalau Mesti Melaya tu tempat memang hot sangat, tempat tak ada. Tapi awak kena usaha dan dia ada iklan kat situ dan dapat akhirnya sebelum saya balik tu. And then pun boleh juga menggunakan ada gambar-gambar cantik-cantik lah. Pilihan cantik ada gambar untuk ini perkhidmatan contoh keuangan. So pilih finance dan sebagainya. So awak kena tulis, kena lukis, kena ringkas, menarik dan sebagainya. Orang terpandang. Okey. Dan seterusnya melalui radio apa? Contohnya kalau radio untuk awak jual barang-barang agama, contohnya jual Yasin ke, jual apa? Tasbih ke, telekung, biasanya kat mana? Radio apa? Radio IKIM. Okey, kalau untuk minyak apa nama? Kencing manis ke, lagi apa? Untuk orang tua kan, itu radio klasik. Okey. Untuk yang orang muda, pakaian, lagi apa, pelajar-pelajar college contohnya biasanya orang muda nak kasut, biasanya orang muda dengar sekarang ni apa, Hot FM ke, Era kan. Alright. Dan untuk TV3 ni biasanya untuk apa, produk-produk yang apa, satu minit satu, semua orang guna contohnya apa, produk user contohnya kalau shampoo, sabun, KFC, semua memang gunalah. Tak kira tua ataupun muda, memang dia nak market besar lah. Kalau contoh kat Bulletin Utama, kalau Bulletin Utama saja kos dia je lah sekali 5 saat tu kos dia RM40,000. Mahal kalau kat Bulletin Utama. Biasanya dalam RM20,000, RM30,000 sekali tayang. Jadi kos TV memang mahal, tapi satu Malaysia boleh tengok tak perlu awak kalau macam radio kadang-kadang tak semua dengar radio Kalau TV memang Bulletin Utama semua tengok 4 juta contohnya. So jadi dia punya viewer tu banyak. Dan seterusnya ialah internet. Melalui internet, awak tulis sikit melalui internet, awak boleh gunakan platform apa, WhatsApp, lagi apa tulis, lagi TikTok, lagi apa mudah.my, and then Instagram, Facebook. Awak punya web design awak, web sendiri boleh awak upah RM700 awak upah, awak ada web. So semua melalui awak punya web site awak website awak boleh upah ataupun boleh buat sendiri pun menggunakan blogspot ataupun boleh create sendiri, awak belajar sendiri pun boleh. Awak just bayar dia punya kos setahun tu, kos maksudnya kos sewa address tu dalam RM30, RM70. Awak boleh buat sendiri pun jadi
Jadi sebarang contohnya pesanan semua melalui internet lah. So tak ada campur-campur lain. Macam Facebook pun campur kan. Awaknya Facebook ke TikTok pun campur aduk . So yang ni kalau website ni khas. Okay. Yang ni billboard. Billboard strategi. Billboard maksudnya apa? Yang ni produk Melayu ke. Awak pergi highway kan. Apa lebihnya billboard ni? Boleh tak beritahu? Awak nampak. Biasanya kalau dia sikit, biasanya dia tulisan besar . Sebab orang laju tak perasan kalau tulisan kecil-kecil kan. So ada perkataan yang wow, dia berhantu contohnya. Berhantu maksudnya bukan jual hantu . Berhantu maksudnya awak hantu ni kan selalu awak ingat kan. Takut hantu dan sebagainya. So ni berhantu ni maksudnya wah, dia berhantu lah. Memang laris lah. Dia punya produk ni kekabu kan. Kekabu daripada perkataan apa maksud kekabu? Ini produk apa? Produk tudung ni. Kekabu ni dikaitkan dengan kalau macam bantal. Bantal awak ada yang suka bantal macam mana? Yang kekabu kan, yang ada tu macam kapas tu lah. Okey. Dia sedap tidur. Macam juga untuk tudung mesti sedap lah. So dia guna perkataan kekabu. Dan dia punya biasa, dia punya model orang yang cantik-cantik lah. Kadang-kadang owner dia owner dia untuk menunjukkan dia owner, dia bertanggungjawab. So dia tak perlu bayar modal yang banyak untuk model. And then awak nampak lah, awak nampak dia punya, dia nak jual diri mungkin awak nampak dia punya produk. Sebab dia bayar mahal tu. Untuk billboard ni 1 tahun nak kena bayar setengah juta RM500,000. Mahal satu billboard RM500,000 setahun lah. Dia takkan tanggal lah. Okey, sebab tu kadang dia orang iklankan banyak. Tapi kos dia agak mahal. Okey. Yang ini untuk promotion. P yang terakhir, P yang seterusnya ialah promotion. Kita ada buat promotion melalui kupon, competition, pertandingan, free shipping, discount, sale for Mother's Day, jualan sempena hari ibu, jualan sempena hari bapa, jualan sempena hari nenek, jualan sempena hari abang, okey, jualan sempena hari jiran. Semua ni awak boleh buat promosi. Bila ada promosi, dia kena ada apalah, diskaun ke, okey, menarik ke, ada hiasan ke, promosi Aidil Adha contohnya. So yang ini lain pada lain. Jadi promosi hari raya, hari kebangsaan. So itu ialah promosi berdasarkan hari ataupun sales promotion. And then seterusnya ialah public relation and publicity. Public relation maksudnya awak pergi join, awak join apa? Expo. Contohnya kita ada expo yang baru ni, kita ada expo architecture di mana tu sebelah Kia tu apa? Sebelah Kia apa? Apa? Topen. Ingat ke top 10? Topen. Okey, kat situ ada kadang ada pameran apa? Pameran kucing awak join, pameran anjing, pameran apa? Kek, pameran perabot, pameran hantu pun ada juga apa? Hantu ni apa, rumah hantu pun ada pameran bayar rumah hantu Jadi yang ini pertanian, dan ada kalau macam di Singapura ada makanan Singapura peringkat dunia contohnya, pertanian mahal contohnya. Jadi di situ awak boleh crowd banyak, kadang-kadang percuma dan awak hanya bagi promosi saja. Dia biasa tak beli kat situ, kasih kad dan sebagainya, awak perkenalkan awak punya produk. Alright. Ini awak tulis sikit lah. Kita ada yang penting sini je, 3 je. Yang pertama ialah apa? Particular. Yang ni awak kena isi sendiri untuk group awak Ni untuk marketing tau. Ni penting. Yang kedua, kolom yang seterusnya asset harta. Sebab apa saya buat kolom ni?
Ia berassociate dengan dia punya komputer punya automatic tu. Jadi apakah aset marketing saja tau. Yang berkaitan dengan marketing yang saya ajar sebelum ni bukan berkaitan dengan operation ke kitchen ke, bukan, ni marketing saja. Monthly expenses, apa maksud monthly? Secara bulanan Saya bulanan ni awak nak tahu dia punya untung bulanan. Sebab tu kita bezakan antara aset, harta ni maksudnya bukan bulanan, sekali beli. Dan dia sebagai dalam kunci kira-kira ataupun balance sheet. Kalau monthly expenses dia dalam P&L. Dan others tu awak tak boleh letak mana-mana, sama ada aset ataupun monthly expenses. Jadi yang ini awak kena bincang dengan ahli kumpulan awak sehidup semati tu. Awak kena kena bincang apakah belanja pemasaran awak. Contohnya nak beli signboard tadi signboard untuk pergi ke awak punya restoran, ada signboard daripada highway sampai ke kedai awak contohnya. And then staff, gaji, yang ni notice ini gaji untuk marketing tau, bukan gaji untuk yang lain-lain. Gaji pentadbiran dia ada admin dia, tapi yang ni marketing je. Kalau tak ada marketing, tak payahlah, kosong lah EPF ni awak tulis, boleh tak EPF? Boleh tak? EPF ni awak tulis dalam kurungan majikan employer, boleh tak? Employer 20%. Trip maksudnya pengangkutan untuk staff tu. Okey, dan seterusnya promotion. Promotion maksudnya awak ada diskaun-diskaun, ada buat panggil press lah, wartawan, panggil DJ Opening pun sama. Bila hari pertama tu buat opening, buat orang selamat panggil semua, and then biasanya percuma orang kenal. Itu ini kos-kos ni awak kena tunjukkan supaya ia boleh dikira nanti secara automatik kepada semua, akan digabungkan dengan department-department yang lain. Alhamdulillah kita dah ni dah sampai dah boleh faham lah ni dah settle. Okey, kita dah last kali, tapi kita ada latihan tu nanti saya beri dia punya tu je lah, dia punya cara menjawab cara menjawab, dan awak jawab nanti lah. Okey, tak sempat. Okey, so rumusan dia careful marketing planning. Careful marketing planning maksudnya awak kena buat hati-hati marketing. Silap marketing, silap lah. Macam mana awak nak, contohlah awak dah yang perempuan, sorry minta maaf contohnya orang tak nak awak dah, umur dah 30 lebih. So awak kena betul-betul marketing. Silap-silap marketing, awak dapat orang tua contohnya Jadi jangan silap marketing. Tersalah marketing, awak tak laku, orang tak nak awak. Alright, yang ni pun awak kena buat betul-betul pemasaran ikut saya ajar, and then careful dan laksanakan supaya produk awak terjual. Okay, strategi of product di sini ada 4 P's tu. Yang tak boleh 4 P's tu boleh ingat tak? Kalau tahu awak baik lah makan kismis sebanyak. P yang tak boleh pandai awak. Yang lain tu berangan tengok handphone penipu. Jangan penipu. Okay, jangan penipu. Awak selalu nipu saya tak pernah saya di syurga okey. Yang seterusnya competitor strategy. Competitor strategy maksudnya apa? Competitor strategy ialah siapa nak puji saya kalau bukan saya? Awak apa? Competitor strategy ialah apa? Competitor strategy maksudnya strategi pesaing. Awak kena tengok dia ni cantik sama-sama perempuan yang awak nak cari lelaki kan. Pakailah awak okey. Jadi so awak pun kena sama dengan dia lebih cantik pada dia. So awak kena tengok pesaing awak. Jangan awak tengok pesaing yang muka memang orang semua benci. Jangan. Cari pesaing yang jadi pesaing awak. Tapi jangan awak bomorkan dia pula. Jangan awak mandrem kan. So tengok dia punya, it's a competition advantage. You have to look the competitor as your advantage. It's not your ancaman. Sampai kata saya suka dengan pesaing ni tak boleh tidur malam macam mana nak tiru Itu yang bagus. Jangan awak sibuk aku nak sembahyang tahajud dah biar masuk longkang mampus. Jangan jangan. Jadi competition strategy, and then customer requirement. Dua requirement Saya pun tak tahu apa benda L. Sebenarnya customer requirement, keperluan pelanggan yang kita kena
kita kena utamakan. Apa yang pelanggan nak, bukan apa yang awak nak. Apa yang pelanggan nak. Oh, sedapnya aku makan. Orang kata tak sedap, masin. Ya. Kelat, okey apa? Masam, okey. Paing contohnya. Jadi awak kena tanya customer nak, bukan awak yang suka kena tanya. Jangan cakap sedap tak, jangan cakap cantik tak, jangan. Mesti ada kata cantik. Takkan kata tak cantik. Awak pernah tak yang ngajar chef-chef tu dekat TV tak sedap? Awak pernah ada dengar tak? Dia ngajar masak kan. Lepas tu dia makan tu, sedap kan? Kan? Ada pernah kata tak sedap? Tak pernah Kalau ada pernah beritahu saya. Jadi biasanya awak kena tanya dengan ikhlas kepada tu. Tanya betul-betul. Soalan kena tricky kena tricky. Jadi awak mungkin tanya, adakah anda nak beli lagi? Kalau tak nak, maksudnya tak sedap lah. Ada berbaloi tak harga dia? Okey. Ataupun adakah anda termimpi-mimpi? Yes. Itu sampai ke tahap itu awak punya barangan diterima. Tapi kalau cakap so-so saja, not bad, okey lah, it's very tak sampai lah customer requirements. Okey, yang untuk awak ambil kertas ni boleh tak? Sekejap. Soalan, ini soalan. Ada yang belum ambil kan? Tolong ambil soalan final ni. Soalan final. Siapa yang belum ambil kertas ni untuk kita bincang sekejap, okey?